Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini adalah satu perkongsian guide yang mana ingin membantu adik-adik calon SPM 2020 untuk melaksanakan kerja khusus mereka ya. Kerja khusus kali ini diberi tentang tajuk kelab dan persatuan. Jadi kita ada sesuatu yang fresh dan baru juga. Tajuk dia kelab futsal sekian-sekian. Betul? Okey, sebelum tu saya nak beritahu dulu kami ada disclaimer sikit lah. Kami ni hanya nak bantu bagi idea bagaimana nak buat ataupun nak laksanakan kerja khusus awak. Bukanlah kami nak memberi jawapan sepenuhnya. Okey? Selebihnya effort anda dengan cikgu anda lah. Maknanya awak buat assignment ni, ni kerja khusus ni assignment lah. Awak buat mesti tunjuk cikgu awak. Tunjuk effort awak. Okey cikgu, saya dah siap dah. Dari A sampai B contohnya. Tunjuk cikgu awak. Sentiasa tunjuk. Sentiasa bertanya. Kalau cikgu awak kata, ni silap ni betul kan? Sila betulkan. Sebab apa-apa pun, guru di sekolah yang akan memberi markah. Berapa persen nak bawa SPM? 20%. Okey, Assalamualaikum. Apa khabar? Hari ni ataupun kali ni kita akan buat ataupun bincang tentang lampiran E dan F. E tu apa anak-anak? Jurnal penerimaan tunai. Lampiran F? Tak dengar. Jurnal pembayaran tunai. Ya pandai. So penerimaan tunai ni dengan pembayaran tunai ni, you all kena fokus benda-benda yang tunai. Okay? So, cikgu, habis tu kalau tunai, kalau dia dapat duit, ataupun dia dapat cek, menerima cek, dia dapat duit juga apa? Betul? So, dia ada dua kolom kat situ, perasan tak? Dia ada kolom tunai, dia ada kolom bank. Okay, tak apa. Nanti kejap lagi kita go through benda tu ataupun template yang dia dah bagi. Okay. So, perlu tahu benda-benda ni you all kena alert perkataan cash ataupun tunai dan bank. Okay, tunai dan bank. Kalau kredit-kredit tu tak payahlah. Kredit-kredit tu you pergi dekat video lagi satu, dia alert dengan ABB, ABT, betul? Tengok video lagi satu. Okay. So ni berdasarkan urus niaga juga. Lampiran B yang tebal sangat tu ya. InsyaAllah boleh berjaya. Okay. So kenapa saya ajak bincang ni sikit? Okay, kita tengok kalau jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai dia, apa efek dia kalau kita buat? Kalau kita buat, efek dia, you akan dapat menyediakan benda-benda lain. Iaitu akaun penerimaan dan pembayaran. Sempat belajar tak dekat sekolah? Maksud saya sempat study account club tak? Kalau yang dah sempat tu bagus. Yang belum tu alah kesian. So kena study dulu. Okay. Dan seterusnya boleh buat penyata bank dengan senang hati. InsyaAllah. Okay, tak apa. Kenapa saya cakap pernah belajar tak dekat sekolah? Ataupun pernah belajar tak tajuk kelab dan persatuan? Penting sebab bila kita belajar dekat tajuk akaun kelab dan persatuan, you will realise that akaun penerimaan dan pembayaran ni, nama lain dia sebenarnya buku tunai. Buku tunai. Macam ledger tu kan cikgu. Mix of cash and also merge dengan bank. Duduk sama-sama. Masa form 4 you buat tunai ada, bank ada, diskaun pun ada. Betul tak? So sebenarnya kalau dalam jenis bisnes yang lain-lain selain daripada kelab, dia buku tunai je. Tapi untuk kelab, kita namakan dia akaun penerimaan dan pembayaran. Duit masuk, debit. Duit keluar, kredit. Itu je. So tapi hari ni kita tak akan buat akaun penerimaan dan pembayaran. Kita akan fokus pada jurnal tersebut. Lain video lah. Lain video kita buat akaun penerimaan dan pembayaran. Berdasarkan video ataupun berdasarkan jurnal ini. Okay? Dan juga lain video juga kita buat penyata bank. Sebab nanti dah siap penyata bank, kita buat penyata penyesuaian bank. Orang pun dia panggil bank reconciliation.
Terbelit-belit juga nak sebut. Short form dia bank record. Okay. So dapat idea sangat penting sebab ini masih di peringkat awal sebenarnya. Cikgu peringkat awal banyak dah buat ni. Weh, baru berapa persen weh. Macam tu. Harap maaf. Okay. So saya cakaplah bahasa budak-budak sekarang kan. Saya pun tak biasa sebenarnya. Okay. Sejom kita nak tengok macam mana nak buat jurnal penerimaan tunai. Okay. So saya share yang sepatutnya lah. So what is the name of the file? Let's check first. Okay, this one. Okay, Jun. Okay, dalam lampiran, you ada lampiran G, betul? G ke ni? Betul ni. Lampiran E dan lampiran F. Cikgu, tak muat ni. Tak muat. Panjang lebar ke bawah lagi, kena putus sikit banyak. Ataupun awak pakailah awak punya buku yang garis-garis banyak tu. Okay, lepas tulislah. Buat kotak. Okay, kalau you tengok dalam template lembaga peperiksaan, dia ada yang warna putih-putih ni lah. Ni, this one. Nampak ni? Dengan ni je. Yang tunai bank ni ada juga. Warna kelabu ni pun ada juga. Ini, warna biru ni, saya tambah. Jangan lebar tapi pada hemat saya bagus juga kalau kita tambah. Tapi ni tanya cikgu awak. Kalau dia bagi tambah, tambahlah. Pada saya dia senang tengok sikit kalau ada detail yang 4 ni. Kalau tak semua cecah merebah masuk dalam lain account. Sorry kalau salah. Tapi pada hemat kami lah, kami bincang dengan beberapa tutor, kita kata we should spend the columns lah rather than we use the original one. Okay, apa-apa pun bincang dengan cikgu awak. Tahu, dia bagi markah. Inilah ideanya macam mana nak buat jurnal penerimaan tunai. So, kami gabungkan dalam satu sheet ataupun dalam satu tempat lah. Kalau Excel ni satu tempat nama dia. So, sebelah kiri ni jurnal penerimaan tunai. Sekarang tengah-tengah lah. Nanti saya bawa ke kanan. Nanti you all akan nampak syuk. Oh, jurnal pembayaran tunai. Sebelah kanan cikgu. Okay. Jurnal penerimaan tunai ni warna hijau ni. Saya tak kerti sangat warna ni. Warna hijau. Okay. Maknanya duit masuk. Okay, warna pink ni jurnal pembayaran tunai. Lampiran yang seterusnya. Lampiran F. Warna pink. Duit keluar. Bye-bye. Yang ni kami tak add. Sebab dia punya kolom tu macam okay lah. Not so bad. Relevant lah. Tak banyak sangat. Okay. Dapat idea? Okay, kalau okay cakap sini. Okay, exercise sikit tangan tu. Okay, jom. So, kita nak tengok lampiran B. Okay, you all stand by lampiran B. Saya pun nak pergi buka lampiran B, duduk tengah-tengah ni. Duduk tengah-tengah, duduk sebelah-sebelah. Okay, kejap saya stand by kat. Okay, so sekarang saya dah letak dia sebelah-sebelah. Okay, so sebelah kiri urus niaga iaitu lampiran B. Awak nak tengok manual pun boleh. So, go through satu-satu. Tapi saya nak guide satu persatu lah untuk awal-awal ni. Okay. So, macam mana kita nak tengok lampiran B ni? Baca satu-satu. Macam ni, kami dah highlight kan. Yang pertama, transaksi 1 Mac, betul? Bayar sewa bangunan. Kenapa hero saya lari benar ni? Jangan lagi. Bernilai RM5,000, betul? Dengan apa? Dengan tunai ke dengan cek? So, kita pun pergilah sebelah kanan. Kita pergi sebelah kanan, kita tengok. Macam korang dah baca terus kan? Okay. So, you akan nampak dengan cek. So, bayar dengan cek. Adakah tunai awak mengalir ataupun pembayaran berlaku? Yes. So, you jangan masuk dalam penerimaan. Masuk jurnal pembayaran. So, saya pun pergilah dekat sebelah kanan ni. Kalau you all manual, kiri lampiran B awak, kanan jurnal penerimaan ataupun pembayaran awak. Dia macam silap-silap. Macam tu. Okay. So, saya kena pilih jurnal pembayaran tunai. Setuju? Setuju. Awesome. So, tarikh dia 1 Mac. So, saya pun masukkanlah 1 Mac. Kedebuk-kedebak. Ping. Butir. Saya buat apa tadi? Bayar apa? Sewa bangunan. So, masuklah sewa bangunan. Saya short form Kalau type penuh pun boleh. Tak ada masalah.
Okay, nombor check. Nombor check you boleh tally. Kena tally. Boleh tally pula. Boleh salin saja daripada lampiran B. Tak payah create baru. Nanti cikgu awak akan tengok benda tu. Kalau dekat kiri ni, ataupun lampiran B ni 6, dekat kanan tu 10, obviously strong lah. So it must be same. You are talking about the same method. Okay, so nombor check salin MBB. Okay, MBB 200 301. Tara. Faham? Dia mesti tally dan dia bergerak. Okay. Kalau ada kesilapan dekat lampiran B, sebenarnya you boleh check dekat journal ni atau listing ni, senarai ini. Ya ke cikgu? Sekejap lagi saya cerita. Okay. So kita boleh track nombor check tu dengan mudah ataupun nombor receipt. Okay. Next. Kita bayar pakai check ke pakai cash? Pakai check. So masuk dekat bank lah 5,000. So that's why saya colorkan tunai dengan bank tu. Okay, satu benda. Tunai atau bank. Pakai duit, cash ataupun pakai check. Okay, next. Kita bayar untuk apa? Adakah untuk akaun belum bayar? Tak. Adakah untuk belian? Tak. So lain-lain lah. Okay, nampak? 5,000. Yeah. Macam tu lah. Dah faham Mana tahu ada yang bela-bela nak buat journal ni. Okay, that's awesome. Okay, kita jalan bawah sikit. Tengok dekat journal atau journal pula. Lampiran B. So kita jalan tengok transaksi seterusnya. Transaksi kedua iaitu 1 Mac. Dia berlaku jualan tunai. Jualan tunai. Maksudnya apa? Debit tunai, kredit jualan cikgu. Yes. Sebanyak berapa? 815. Debit tunai kan? Kalau debit tunai, duit masuk tak? Yes. Menerima tunai. So kita pergi dekat journal penerimaan tunai. Ya, pergi. Pergi. Saya scroll ke kiri. Awak selak lah. Okay, berapa hari bulan tadi? 1 Mac. So jom. Awak dapat duit sebab apa? Jual. Okay, tulis jualan. Nombor resit ada? Nombor resit. Kita pakai bil tunai ni kot. Letaklah bil tunai punya nombor. Awak kan dah siapkan lampiran B awak kan? Awak kan follow A, B, C. Tak follow pun tak apa sebenarnya. Okay, tak apa. BT. Follow lagi bagus Apa cikgu ni? Okay, BT. 1. Mesti sama dengan lampiran B. Tally. Folio nak buat tak? Tak payah lo, kosongkanlah. Dapat duit tunai ke bank? Tunai kan? Kan? Yes. So mesti sama Kalau dekat sini awak 1,000, sini pun 1,000. Kanan pun 1,000. Okay. Diskaun diberi, bukan. Akaun boleh terima, bukan. Kita main jual-jual cikgu dekat kios. Jual air minuman, coklat. Yes. So masukkan yang situ. Tara. Kalau cikgu awak tak kasih tambah, mungkin masuk dalam lain akaun lah. So tak sure tu kenapa tak kasih tambah kan. Tapi tak apalah. So tak ada So saya tak masuk dalam lain akaun. Faham You go through satu-satu supaya tidak tertinggal. Saya ulang suara. You go through one by one so that you won't miss anything. Ulang tapi cakap orang putih. Macam tu lah dik. Okay, next. Cikgu, mana nak dapat ni? Kan ada yang bisik-bisik, WhatsApp kan ni kita orang. Isilah form dekat bawah tu. Kan ada form, Google Form kat bawah tu. Nanti kita orang masukkan you all punya email dalam Google Classroom. Kat Google Classroom boleh download segala yang you all nak. Bukan jawapan, dia punya rangka je lah. At least korang boleh buat kan. Tak payahlah buat kotak ni pun tak reti. Sial. Tapi kalau terror bagus lah. Buat sendiri. Kita orang nak bantu saja. Okay, next. Wow, what is this? Kutipan sewa. Dapat duit tak? Dapat? Kutip cikgu. Berapa hari bulan? 1 hari bulan cikgu. Yes, bagus. So masuk journal penerimaan. Masuk journal penerimaan. Tunai. Tarikh nak tulis lagi sekali? Tarikh sama. Nak tulis lagi ke? Tak payah. Akaun ni macam mathematician juga. Dia ada malas dia. Buat apa ulang benda yang sama kan? Tapi dalam ni cerita dia sewa gelang gang. Cikgu kenapa tulis short form? Marah cikgu BM. Sebenarnya boleh je tulis panjang. So contoh gelang
palang, saya gang. Cikgu, itulah saya tu tulis panjang tapi tak nampak. Lah, nangis ke? Dah besar kot. Jangan nangis. Kita boleh bantu. Okay, jadi macam ni, benda tak nampak kan? Lepas tu takut. Macam mana? Relax. Pergi bawa cursor ataupun mouse awak ni, bawa ke sini. Jadikan macam tu. Nampak ada palang je tu? Atau ada arrow. Double click. Yeay! Selamat. Faham? Kalau awak tarik dia, tak nampak. Okay, relax. Awak boleh tarik sampai nampak ataupun double click saja. Dia akan fix macam tu. Cantik tu. Okay, faham ya anak-anak? Dia sambil-sambil lah saya slate skill komputer. Mana tahu nak belajar malu, nak tanya takut. Okay, so faham So masukkan nombor resit sebab kutipan sewa gelanggang ni kita pakai resit. Kita tengok kanan. Nombor resit dia R5001. Kan? Sama. This one. Sama right? Yes. Good job. So dia dapat duit tunai kan? Yes. Berapa ringgit patutnya? 2320 je. Yes. Macam tu. So dia dapat duit untuk apa? Jual. Akaun belum terima. Sewa gelanggang. Sewa gelanggang lah cikgu. Yes. Masuk kat situ. Faham? Boleh follow? Bagus. So korang kena buat. Saya kalau nak guide satu-satu nanti korang, kenapa nombor dia lain? You kena faham. Baru you buat. But don't worry, ada setengah yang saya akan discuss sebentar lagi. Okay, so don't worry, be happy. Ada tak benda-benda lain yang kita nak go through? Mungkin, admin saya kata mungkin boleh tambah lagi. Contoh seterusnya So kita jalan tengok kat lampiran B. Admin saya baik tau. Suruh saya buat macam-macam buat. Okay, kita baca ni. Membayar lesen perniagaan, kios. Bla bla bla. Untuk tempoh 6 bulan secara tunai. Bayar kan? So saya masuk sini siap-siap. Tarikhnya berapa bulan, masukkan. Tara. Dia ada bayar 2 benda. Pertama apa? Lesen. Kedua apa? Insurans. Pandai. Dia bayar pakai apa? Duit tunai. Berapa ringgit? Masukkan. Cikgu nak kena asing ke? Boleh tak kita orang buat lesen dan insurans? Krik. Bayar asingkan. Okay? Okay. So then kita bayar untuk lain-lain lah. Sebab tak ada kategori ABB, tak ada kategori belian. Faham? Jelas? So ini contoh kalau ada 2 benda dibayar dalam satu masa. So kena asingkan. Kalau ada 3 benda cikgu, asing kan 3 benda. Okay? Okay. So terserah anda yang akan mencorakkan jawapan anda dan how you present to your teacher. Then you will get the marks from your teacher. Not from us. Okay? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tutup lampiran B sebab kita bukan nak discuss ataupun nak buat satu-satu. Tak tidur macam tu satu-satu kan. You all buat and then you kena alert kat mana yang kena fokus. Okay, so saya stop share lampiran B. Okay, sebentar ya. Saya hanya share lampiran penerimaan dan pembayaran saja. Jadi you can see here penerimaan tunai. Kita akan fokus dekat sini lah. So saya akan hilangkan hitam-hitam ni. Hitamnya like Maria ni. Okay. Okay, so we're gonna disclose over here. Okay, now you can see tunai dan bank. Saya keep doing like this. And then I just labukan dia so that we alert. Itu hanya faham kategori. Okay. So this is how it looks like for our answer lah. So dalam jawapan ni, banyak cikgu. Jangan migraine Relax. You buat sesuatu you akan enjoy. You nampak, ni. Ikut step. Ni macam ni. Ni macam ni. Ni macam ni. Ni macam ni. Serious. You can do it. You can do it. Trust yourself. Okay. So nombor resit ni semua macam saya bebel tadi ikut pada lampiran B yang you dah buat sebenarnya.
Okay, kalau you nak check nombor resit ni, you boleh check dekat sini. Takut dekat lampiran B tu you tersalah tulis ataupun tersalah type Macam mana cikgu nak check? Okay, contohnya kita tengok BT. Bil tunai. Mana lagi bil tunai? Ini bil tunai. Ini bil tunai, betul? Ini bil tunai. Okay, so saya pilih yang atas. Sajalah. Okay, you boleh tengok. Klik kanan. Saya warnakan dia warna biru lah. So you can see, this is 1. Lepas satu apa? 2, betul tak? Follow 2 kan? Lepas 2, follow 3. Follow, okay. Lepas 4, nanti 5 lah. So cari, betul tak 5? Let's say you tersalah tulis dekat depan, you akan nampak kat sini. Contohlah, sini saya tulis dekat depan lampiran B tadi saya ditulis 4003. So saya pun berperasan, saya tersalah tulis lah. Macam tu. Tak apa, you ada masa untuk betulkan. Faham? So maknanya tracking ni dia membantu kita sekali lagi untuk check. I've got some mistake. Macam tu. Itulah sebabnya kita buat double check macam ni. Okay? Faham Okay, next. Kita nak tengok kalau benda-benda lain yang menjadi isu dalam pembuatan lampiran E dan F ni. Tapi sekarang kita fokus pada E. Okay, selain daripada tracking number ataupun running number nombor resit, apa kita nak tengok? Ataupun apa kita kena alert? Bab kontra. Cikgu yang perkataan tunai di bank card RM ... Lain dot. Lepas tu pening. Apa tu? Kita tenang. You tengok dekat transaksi ataupun urus niaga lampiran B tu, you will see pada 4 Mac dia ada tulis perkataan tunai di bank kan. Betul? Okay. Mungkin dah ada idea, dah buat tapi tak yakin. Mungkin tak ada idea langsung tapi macam pernah tahu benda ni. Macam tu. Okay, so macam mana nak buat? Okay, untuk pengetahuan awak kena alert. Alert dengan apa? Ini adalah satu bentuk kontra lah. Tunai di bengkel. Awak jual-jual kan? Jual, dapat duit. Lepas tu dapat dalam tangan ada 3,000. Dalam tangan ada 3,000 ni. Lepas tu takkan nak simpan je kat kedai ataupun kat kelab awak kan? Bahaya je, risiko. Ramai orang jahat. Yes. So kita kena hantar ke bank. Masuk kat cash deposit machine tu. Masuk kan? Tu mesin lama lah dia ada bunyi. So itu nama dia kontra. You kena realize ataupun you kena kenal pasti debit apa, kredit apa. Debit apa anak-anak? Masukkan duit dekat bank. Debit apa? Debit bank. Kredit? Alhamdulillah, kredit tunai. Bagus, ada menyaut. Debit bank, kredit tunai. Okay. So dalam kes ni, siapa yang terima tunai? Siapa terima tunai? Bank terima tunai. Yes. Okay, Acha sudah faham sedikit. Bank terima tunai. So that's why yang warna kuning-kuning oren ni saya highlight. Faham? Bank terima tunai. Cikgu, habis tu siapa yang keluarkan tunai? Tangan lah. Tunai di bank dan tunai di tangan. Ingat tak? Debit bank maknanya debit tunai di bank. Kredit tunai di tangan. So dekat sini, siapa terima duit bila tunai di bank kan? Bank. So masuk dekat bank. Nampak? That's why dia masuk ke kolom bank. Tadi siapa keluar duit? Saya kata tangan. So pergi dekat jurnal pembayaran tunai. Kita nampak kat sini ya. So saya buka semua hitam-hitam ni. Black. Black one. Suci terus. Alhamdulillah. Tak. Tak ada. Macam tu. So where is it? Okay.
Here it is. You can see. Okay. Lah, apa jadi ni? Oh, entahlah. Tapi nampak dah tu. So you can see there, 4/3, amount dia, kontra, amount dia 7,700. Nampak ni? Faham? Ha, dengan yang lagi satu. So, I put love here and love here. Look, that would be the bank here. Then, sini tunai. Dapat idea? So, bila bayar tunai, pembayaran tunai, memang duit di tangan yang keluar. So, letak dia ke dalam kolom tunai. Jenis penerimaan tunai, siapa yang dapat? Bank dapat. Oh, letak kat situ kat bank. Ada yang dah faham tapi dia tak tahu kolom mana nak letak. Confused. Nak tanya cikgu macam salah soalan pula. Okay, dapat idea kolom-kolom lain tu, dia punya details ataupun dia punya penerangan. Okay, boleh InsyaAllah. Harap membantulah. Nanti dah faham, cerita kat kawan. Try dulu buat kan, lepas tu cerita kat kawan. Okay. So, apa benda tu? Ada lagi? Okay, so kita nak tengok betul-betul yang sebelah sini lah. Tak nak tengok belah sana lagi sebenarnya. Tapi memandangkan dia kontra, dua-dua tempat kena catat. Okay. Cikgu, itu satu hal. Macam mana nak kira? Nak kira pula. Dia macam ni. Dia tak payah kalut-kalut. You faham kan? You collect duit daripada jualan, hasil jualan you dan sebagainya. You akan memerlukan satu mekanisme ataupun SOP untuk handle duit-duit yang you ada. Betul? Nak handle duit ni, maknanya you akan masukkan ke bank. Betul? Nak masuk kat mana lagi? Takkan bawa balik rumah. Okay, so macam mana nak kira sampai dapat satu amount? So, ideanya begini. Nampak? Kejap, saya edit comment. You can see here, we put the note for this. 450. Mana datang 450 ni? 450 is your balance. Baki tunai. 450 kan? Yes. Lepas tu 815 ni dapat dari mana? 815 ni 815. 2320 dapat dari mana? Sini. Sebab duit masuk. Okay, 120. 120 tak ada pun kat sini ke? Sebab awak bayar. Tengok transaksi, you akan realise, oh, ada beberapa hari bulan itu, 120 aku bayar. Bayar apa? Yang lesen tu kan? Tolak dengan 600 tu insurance, betul? Yes. Tak silap saya lah. Berapa bulan tu? Berapa bulan kanak-kanak? 2 bulan. Okay? Okay. Lepas tu tambah 1340 tambah ni. Tambah 4000 tambah ni. Cikgu, kenapa tolak 505? Okay, bagus soalan tu. Saya suka, walaupun saya gelak sekejap. Okay, bila you tambah, you akan dapat berapa Tambahlah anak-anak. Ini contoh kami kan. Contoh you all kena faham lah. Transaksi yang dapat duit tambah. Transaksi yang keluar duit tunai tu tolak. Okay, kita dapat 8205. Tambah-tambah semua 8205. Ni terbalik lah screen So 8205, you tolakkan dengan 505. Cikgu, kenapa 505? Okay, sebab it's our desired amount of number, amount of ringgit, amount of money yang kita nak simpan. Tak faham. Awak kan ada bisnes. Takkan awak dalam tangan tak ada duit langsung. Macam tu. So desired maksudnya macam aku kena ada berapa ringgit dalam poket lah. Nak buat bisnes ni. Takkan tak ada duit pulang lah macam tu. So kita orang decide 500. Tapi kenapa ada RM5 cikgu kat belakang? Sebab awak nampak ni 8205. Mesin tu, CDM tu tak boleh sedut dah RM5. Faham? So RM5 tu tinggal je lah. Okay, so we all tolak dengan 505. So 7,700. Faham? Get the point there?
So saya harap anda faham lah apa yang berlaku di situ. Boleh? Tak apa, kejap lagi kita tengok lagi. Okay? Apa nak buat ni? Kita tengok yang bawah lah. Okay? Okay, tak apa. Pelan-pelan. Kalau tak faham, rewind balik. Okay, kita tengok bawah. Tengok bawah. Ni ada kontra lagi. Okay. We go to edit comment. Supaya kita dah komen siap-siap kat situ supaya dia orang nampak lah. Okay, you can see here apa yang berlaku. Benda yang sama. So apa yang sama? 505 tu tadi sebab kita ada balance 505, betul? Yang kita desired amount of ringgit. Yang saya cek bebel cakap putih tu. Okay. So lepas tu 1780 sebab saya tak nampak kat sini kan. Saya kena hilangkan freeze pane dia sekejap ya. View, I should release, unfreeze the pane. Freeze the pane so that we can see over here. Where is it? Where are you, my dear? Okay, come here. Okay, this one. Okay, bila you tengok ni, you akan nampak kita tracking dari mana? Kita tracking dari sini. Betul? Nak pergi ke sini. So I put what? I should put the star here. Ini last kita masukkan duit. Sekarang kita nak masukkan duit dekat sini. Yang saya arrowkan ni. Tahu tak? So kita nak fokus kat sini. Macam mana boleh dapat 6930 je? Inilah calculation kita orang. Calculation kita orang ambil dari berapa tadi? 505. Sebab kat sini ada baki 505 yang desired amount of ringgit tu. Okay, next. Lepas tu saya tambahkan dengan 1780. Tambah dengan 600. Tambah 2080. Itulah dia kat sini. Teng, teng, teng. 494. Teng. 588. Teng. Wow. 2720. Teng. Tambah juga. 1172. Tambah juga. Okay, dapat idea? Okay. Jangan korang tambahkan ni. Ni no. Don't you ever. Ni jangan. Kenapa cikgu? Itu dekat bank. Bukan kat tangan. Dia kan kat tangan nak masuk kat bank. Boleh? Okay. Cikgu, mana cikgu dapat 2,500? Transaksi. Urus niaga lah. Okay. Awak tengok urus niaga. Sebab ini soalan yang kita dapat daripada soalan student lah. Macam mana nak buat ni? Okey, kejap. 2,500. Mana Kejap saya cari juga. Okey. 8 hari bulan. Pada 8 hari bulan, awak menjelaskan belanja pertandingan futsal secara tunai. Tengok transaksi masing-masing. Okey. So itu berlaku. So ni daripada perbelanjaan. Jurnal pembayaran tunai awak. Yang sebelah kanan tadi yang saya tunjuk. Cikgu, 509 kenapa? Ini kes macam tadi lah. Saya nak tinggalkan 500. Tapi dia punya total amount belakang dia tu ada 9. Ting! Mesin tu boleh tak sedut duit RM1 dengan RM5? Tak boleh. Dia keluarkan balik. Faham? That's why kita tinggalkan 509. Okay, itu polisi yang kita pakai lah ataupun kita admit benda yang macam tu lah. Kita malah nak fikir banyak-banyak. Benda yang logik lah. Kita set up sistem sendiri. Okay anak-anak. So bila cikgu you tanya macam mana dapat ni ataupun macam mana you dapat amount yang you dapat, you kena cerita. Ni sebab ni cikgu. Ni dapat ni. Okay kan cikgu? Bodek dia sikit. Oops. Contoh, bincang dengan cara baik. Professional. Okay, now.
So settle kat situ. Nampak? That's the flow ataupun that's the thing that you should think about. Boleh Okay. So, saya tak nak bebel panjang-panjang lah. Saya fikir benda lain yang mungkin ada tanya lagi dalam soalan WhatsApp dan sebagainya. Sekejap Tengok senarai apa soalan tanya. Ataupun WhatsApp tanya sekejap Oh, okey. Upah. Mana tahu upah? Upah saya rasa dah pernah bincang tapi tak apa. So, bincang lagi. I think this one ada upah. Okay, this one. Okay, ni lah. Bila dapat dekat sini 15 bulan, dia dah bayar upah, betul? So, dia tolak upah siap-siap. Dia kerja berapa hari dan sebagainya. Upah. Oh, okay, I remember. The question is about upah. Ni yang pertama. Dia bayar upah 2 kali kan? Dia bayar upah 2 kali. This is the first one. Okay, let's look at the second one. First one tak ada masalah. Second. Okay, yang mana Ni kot. Ni. Okay ni. This one. Pada 29 hari bulan, dia ada tunai di bank kan. Which is this one lah, okay. Korang tengok kat sini, upah di situ kita bincang apa? RM5 kali 8 jam kali 2 orang kali 6 hari. Ada yang tanya saya, cikgu bukan 4 hari ke? Cikgu bukan 5 hari ke? Cikgu macam nak kira berapa hari? Okey, kalau ikut dia punya soalan. Soalan. Korang pun buka lah. Muka surat 4 tak silap saya? Bukan, muka surat 3 kot. Oh sorry, muka surat 2 memang awal-awal. Ni, muka surat 2. So dia cerita panjang kan kat situ kan? Ni, kat bawah ni. Dia cerita, kelab juga berusahakan sebuah kios yang beroperasi daripada 8 pagi hingga 12 malam hari, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kios ini menjual pelbagai jenis minuman dan baju coklat. Ngantuk pula tidur. Operasi kios dibantu oleh 2 orang pembantu yang bekerja mengikut shift selama 8 jam sehari. So ada yang miscount ataupun yang tak faham nak kira macam mana. Dan ada yang beritahu saya mungkin typo. Saya pun macam rasa mungkin typo. Jom kita tengok. Transaksi, lampiran B yang tebal itu. You all tengok transaksi, muka surat 12. Saya tulis transaksi muka surat 12. Alamak. Sekejap komen. Saya tak pasti lah, ni kena tanya cikgu you all lah. Sama ada ni typo error daripada pemberi soalan dan sebagainya lah Okay, saya ambil pen sekejap. If you do realise, transaksi berapa bulan? 20 bulan. Ada tulis dekat muka surat ni, muka surat page 12. Ada 2 kan transaksi? 1, 2. Betul? Yang 1,500 dengan lagi satu apa? Apa dia? Apa lagi satu? Sewa. Ni saya tak berani tulis amount lah sebab masing-masing kan. Okay. Lepas tu tengok muka surat 13. Dia masuk terus 21.3. Lepas tu dia ada jualan tunai. Kan? Lepas tu dia ada apa? Jualan kredit. Credit sales. Lepas tu dia ada apa anak-anak? Tempahan khas. Betul lah tempahan. Lepas tu 21 dia ada juga 21 balik jualan tu naik. Cukup lah 20 dengan 21 je saya nak bincang. Saya fikir agak weird sebab 21 ada 2 kali jualan tunai. This one and this one. Kenapa dia cerita 2 kali? So kami suspect ini error. Ada error. Mana satu yang error je tu? Mungkin this one. Okay. So saya rasa yang this one adalah hak milik 20 bulan.
Ini kena tanya cikgu korang lah. 20 hari bulan. So mana datang 6 hari tu cikgu? Kalau you all tengok dekat soalan transaksi, 6 hari ni you boleh dapat daripada 21 lah kan? 20 hari bulan, 21 hari bulan, dah 2 hari dah. Dia sejak bila? Okay, kita tengok. 20, 21, sejak bila lagi? Saya tengah tengok lampiran B. Sebab ni saya buka daripada soalan-soalan yang ditanya kat WhatsApp lah, kat Facebook lah, kat YouTube sendirilah. Yang WhatsApp tu daripada YouTube lah sebenarnya. Okay, 20, 21, lepas tu 22. Dah 3 hari kan? 27, 28 dan 29. Kan dia kata dia kerja buka kios tu from Friday to Sunday, right? So Friday, Saturday, Sunday. Friday, Saturday, Sunday. So 3 kali 2, 6. So this is it. So ini dah tarikh-tarikhnya. Saya tak pasti kalau mungkin sebenarnya ada error, typo error kat situ. So dia jelas lah, settle lah benda tu. So 6 hari lah. So bukan 5 hari lah. Okay? Settle. Okay? So saya harap yang tu settle lah. Boleh tanya cikgu you all kalau tak pasti. Okay. So kat situ patutnya dah settle sebab kita dah note down dia kontra dan sebagainya. Okay. Cikgu, kenapa dia tulis K Kena tulis ke je? Kena tulis lah, kontra. Supaya you tahu, oh ni duit kat tangan, masuk kat bank. Cikgu, kenapa cikgu tulis ni? XXX. Ini kemahiran you buat lampiran B sebenarnya. Ni terserah anda. XXX ni awak nak tulis apa pun tak kisah. Nombor. Jangan tulis huruf. Kita main dengan nombor. Depan tu kalau awak pakai bank Islam, letaklah BIMB. Berapa nombor dia. Dan nombor tu make sure lagi tinggi lah. Lagi tinggi? Lagi tinggi. Maksudnya, okay, awal-awal, yang ni, contohlah. Had ni, this one, you pakai 3118222 sekati je kan, tak? Yang ni, janganlah 30110 pula. Tak sesuai. Dia makin besar lah sebab tengok tarikh dia pun makin bertambah. It should be increasing. So maybe 321840. Get the point? Should be increased. Bukan customer bank tu bukan awak seorang je. Faham? Pergi tengok dekat shopping mall, orang cucuk duit ke, masukkan duit ke, beratur kan, ramai kan. Setiap minit kan. Okay, so kena relevan, kena logik. Jangan buat cikgu awak gelak. Okay. Boleh juga happykan cikgu awak, dapat markah lebih insyaAllah. Okay, so good job. Kita dah settle penerimaan. Okay. Yang masuk-masuk kolom tu dah faham Saya tak nak cerita lebih lah. Okay, so saya kecilkan dia. Nak nampakkan overview secara keseluruhan. Okay. Okay, so kat sini jurnal penerimaan tunai. Seronok kan? Main game pula anak saya. Dia beritahu ni report. Okay, you tengok. Ni saya bagi glance through lah how our answer looks like. Mungkin ada tak suka pun nak tengok. Ada yang suka nak tengok. Suka lah. So saya tunjuk je lah. Nak bagi hati tu tenang. Selawat banyak-banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Panjang ya cikgu? Ya panjang. Ya betul anak-anak. Okey, kat bawah ni you perasan tak? Kita ada tulis jumlah. Ni jumlahkan je daripada atas ke bawah. Ikut kolom. Syuk. Senang je. Senang hidup. Pakai Excel lagi senang. How I do it in Excel. So you can see here equals. Tak nampak Ni setting dia.
Kat bawah ni semua setting macam tu. Lepas tu tarik, click and drag je. Buat macam tu, tambah. Gerak macam tu. Tu kemahiran, boleh tengok lah. Kemahiran komputer lah masing-masing Okay, tu lebih cepat. Okay, now kita nak tengok jurnal pembayaran. Jurnal penerimaan banyak cikgu. Ya, jurnal pembayaran macam sikit je saya buat. Bagus kalau dah buat. Saya suka. Okay, so let's look. Apa cerita ni? Apa cerita? Ini benda yang sama. Cuma dia keluar duit. Betul? So apa yang cikgu nak bincang tadi, kat sini hanyalah sedikit sajalah. Kita putihkan dia. Kita hitamkan dia. Okey. Okey, jom. So kita dah sampai sini tadi kan. Dekat area sini. So, saya besarkan. So kita nak bincang tu je. Nothing much. Okay. So let's look over here. Dia punya lepas butiran, dia punya permintaan adalah nombor cek. Perasan tak? Dan kalau tadi dia nombor receipt. So kenapa penting tau nombor cek ni. Kenapa penting? It's very important for your penyata bank as well as penyata penyesuaian bank. Macam berbisik pula cikgu. Ya betul. Kalau full set account, it's like this. Okay. So we are doing the listing. We're doing the listing. Okay. So now, kita nak buat apa? Catat. Setiap transaksi, nampak je bayar, catat kat sini. Nampak je kontra, masuk kat sini. Ini kita dah bincang tadi kan, masa beberapa minit yang lepas. Okay, sekarang saya nak bincang nombor cek ni. So if you realize the number check is increasing. Betul? Lah cikgu. Okay, so you nampak kat sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Betul? So dari situ 1, 2, 3, 4 you akan nampak sampai 5, 6, 7, 8, 9. Until the end. You will see kita ada mengeluarkan berapa cek. Total semua sekali 9. Total berapa anak-anak? 9 keping cek telah dikeluarkan sepanjang bulan Mac. Itulah maksud dia. Manalah tahu kena tahu soal dengan cikgu awak Apa awak faham tentang jurnal pembayaran tunai ni? Kalau jadi macam tu, tak tahulah. Mana tahu cikgu awak nak kenakan dengan awak ke kan? Antara soalan killer yang saya boleh bagi pada student. Dia buat je tapi tak faham. Apa saya buat saya pun tak tahu cikgu. Astaghfirullahaladzim. Saya akan cakap macam tu dululah. Okay. So realize, faham betul-betul saya sedang buat tracking duit keluar masuk. Sekarang fokus pada duit keluar. Ada yang pakai cash kat tangan, ada yang pakai duit dekat bank. Kalau duit dekat bank, saya kena pakai satu dokumen, nama dia sangat special dan comel, iaitu cek. Okay? Okay. Kalaulah akaun ada ujian lisan kan, mau pingsan. Okay, so itu antara benda yang penting, nombor cek. Dan dari situ juga awak boleh cek lampiran B awak. Kerja-kerja di lampiran B betul atau tidak. So you're double checking your own work. Bukan kerja orang lain, kerja sendiri. Okay, that's why we call ourselves accountant. You are accountable of your work. Cukup putih. Nak jadi accountant ke tak ke, yang penting kau ambil account. So you are accountable of your work. Okay, now. Ready? Apa seterusnya? Yang penting-penting. Okay, kontra ni mesti sama lah dengan yang amount yang tadi. Kalau tadi kata masuk 7,000 ni 7,000 juga. Jangan kat sana, yang tadi awak dah tukar 5,000, kat sini awak jadi 7,000 juga. Jangan. Faham maksud saya? Okay, ni. Ni yang kita bincang ni tadi. Yang warna hijau ni saya buat nota ni tadi kan. Sini awak gedebak-gedebak, dapat nombor lain lah. Saya punya 6,000. Jangan lupa tukar kat sini. Kalau 6,000, kat sini pun 6,000 lah. Faham? Dia mesti sama. Sama dengan yang sana. Okay?
Lagi apa cikgu? Lagi tak ada apa kot yang penting kat sini. Yang penting korang buat. Kena buat, go through satu-satu, check betul tak column masuk, amount betul tak darab-darab, macam tu. Okay, nothing much, saya tunjuk saja glance through untuk menyedapkan hati lah tapi ini hanya guide saja, bukanlah jawapan betul-betul. Nombor tu kena ubah lah. Lepas tu tengok apa permintaan cikgu-cikgu sekolah. Sekolah mungkin ada daerah berbeza dengan daerah lain atau negeri berbeza dengan negeri lain dan sebagainya. Okay, faham? So macam biasa, bawah pun kena jumlahkan. As usual guys, you must total it up. It might be useful for another sheets or accounts. Okay, so what will be next? Okay, dari sini nanti, jurnal penerimaan dan pembayaran, you akan kena buat account penerimaan dan pembayaran. Tapi kita tak bincang kat sini lah, macam saya cerita awal-awal tadi. Nanti terlalu berat untuk membincangkan. So, awak faham ni, awak buat. Jangan tak buat. Okay? So, nanti kita sambung lagi untuk akaun penerimaan dan pembayaran. InsyaAllah. Dan juga penyata penyelesaian bank. Penyata penyelesaian bank, kena buat penyata bank dululah. Okay? So, salah silap harap dimaaf. Kami hanya buat ada beberapa assumption yang kami buat berdasarkan mungkin ada error ke, kami suspect saja tu, jangan marahlah. Apa-apa pun tanya cikgu awak kita bantu di mana yang boleh untuk anak-anak bangsa Malaysia juga, InsyaAllah. Okay, salam inspirasi, salam kejayaan buat semua. Semoga berjaya untuk adik-adik dan cekal untuk menyiapkan kerja khusus ini, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak soft copy template jawapan boleh. Kalau nak template jawapan ataupun soft copy dia kita boleh bagi. Jawapan penuh kita tak boleh bagilah. Sebab ini effort adik-adik. Okey, cara dia macam mana cikgu? Okey, disebabkan pucuk dia cerita bulan mendatang. Kita nak tolong adik-adik yang datang. Okey, so kena isi Google Form yang ada dekat bawah ni. Okey, so bawah YouTube posting ni ataupun yang you nampak kat bawah ni akan ada Google Form link dia. So you isi form tu, simple je, tak susah pun. Klik link dulu lah. Isi sikit maklumat, email address adik, nama adik, sekolah mana, macam tu je kita tanya. And then kita akan bagi satu invitation. Email invitation, you akan dapat satu email. Dah siap isi borang tu, dah submit, you akan dapat satu email invitation untuk masuk Google Classroom. Okay, and then lepas dapat Google Classroom tu, you boleh enjoy lah. Download soft copy yang you nak pakai. Nak pakai soft copy tu macam mana, boleh tengok kita punya video-video. Okay, so saya share how it looks like the Google Classroom. Macam mana nak download dan sebagainya. Okay, sekejap kita share. Okay, lepas adik dapat email invitation tu, adik kena confirmkan. Lepas tu adik terus boleh masuk Classroom. Okay, Google Classroom. You boleh tengok dekat screen kita ada paparan beginilah. So tajuk dia akan keluar kerja kursus SPM 2020. Adik klik link tu. Lepas tu adik pergi kat classwork. Kalau pakai phone dia ada dekat bawah classwork. So you akan nampak lah. Okay, contohnya nak buat hari ni ataupun masa tu adik nak buat tentang lampiran D ataupun lampiran F. So kat sini kami lah klasifikasikan D hingga J ada duduk dalam ni. So klik kat situ. Pergi dekat bawah ni. Klik sebelah kanan. Open link in new tab. Gedek dia akan buka. So bila dia buka, you klik kat situ. You akan nampak satu Excel. Macam-macam kan dekat bawah ni, macam-macam. Rasa nak buat G, pergi kat G dan sebagainya. So macam mana nak download, pergi dekat sebelah kanan. Ada butang download lah. Yang arrow ke bawah tu. Sebelah gambar printer. Okay, so you pun tekanlah download kat situ. Okay, so tak susah lah. So itu kemahiran masing-masing lah menggunakan komputer. Saya tak menyangkal lagi anda-anda semua anak-anak yang bijak. Okay, so itu sahaja dari kami yang boleh kami bantu, insyaAllah. So jangan lupa teruskan subscribe kami dan tekan butang loceng tu untuk mendapatkan notification
update-update video kami yang akan datang. Okay, jangan lupa subscribe dan share dengan kawan-kawan. Sebab kalau kita share, makin bijaklah kita, insya-Allah. Okay, selamat berjaya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.